Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam YouTube channel ni. Kepada korang yang baru masuk ke channel ni, nama aku Imi. Dan korang jangan lupa tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas notification video-video terbaru daripada channel ni. Dan kepada korang yang dah subscribe tu, thank you so much. Aku ucapkan terima kasih dan aku doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki serta diberi kesihatan yang baik. Okey geng? Okey, untuk video pada kali ni aku nak berkongsi dengan korang di mana baru-baru ni aku ada terbaca lah satu artikel yang mengatakan satu kejadian misteri telah berlaku di Sabak Bernam. Seperti yang korang sebelum ni korang pernah dengar, kejadian ni pernah berlaku pada November tahun lepas, okay? Dan sekali lagi negara kita digemparkan dengan kejadian misteri ni lah. Kejadian ni kalau tak silap aku baru je berlaku dalam 2 hari lepas, iaitu 10 Ogos tahun ni 2021. Okey, artikel yang aku baca ni adalah daripada harian Metro punya page lah. Okey, dan tajuk dia tulis dekat sini adalah hantu ketuk pintu muncul kembali. So awal-awal aku baca tajuk ni aku macam expect macam betul ke kan, sebab rasanya isu ni dah lama dah senyap, macam pelik lah kenapa tiba-tiba datang balik kan. Okey, jom kita baca artikel tu. Dekat sini dia tulis, Tanjung Karang, misteri bunyi ketukan pintu yang pernah menggemparkan penduduk daerah Sabak Bernam dan Tanjung Karang pada November tahun lalu berulang kembali apabila beberapa penghuni mendakwa diganggu kejadian yang sama. Suri rumah Rohana Arifin 54 berkata, pintu bilik tidur di kediamannya di Batu Sebelas, Jalan Bernam di sini diketuk dari luar dengan kuat oleh seseorang seolah-olah dalam keadaan marah. So dekat sini mangsa iaitu Puan Rohana Arifin mengatakan pintu bilik di kediamannya diketuk dengan kuat seolah-olah seseorang ketuk tu dalam keadaan macam marah lah. Okay. Dalam kejadian jam 7.50 malam semalam, dia bersendirian di rumah manakala suaminya Muhammad Subeki Kasiman 56 berada di surau sedang menunaikan solat maghrib. So kejadian ni berlaku pada waktu maghrib lah. Sebelum kejadian, saya menyidai pakaian di bahagian belakang rumah dan masuk ke dalam bilik untuk berehat seketika. So Puan Rohana ni bagi tahu sebelum kejadian tu berlaku, dia berada di luar rumah untuk menyidai pakaian lah. Dan apabila dah siap sidai pakaian tu, dia masuk ke rumah dan masuk ke bilik untuk berehat lah sekejap. So kalau tengok dekat artikel yang dia bagi tahu ni, ketukan tu berlaku dalam rumah lah kalau ikutkan, sebab dia bagi tahu kat sini pintu bilik tidur kediamannya diketuk dari luar. So maknanya benda ni berlaku dalam rumah lah, bukan pintu dekat tu masuk utama lah. Okay. Tidak lama kemudian, satu ketukan pintu berlaku sebanyak 4 kali. Ketukan itu berlaku dalam sekelip mata menyebabkan badan saya menggigil dan lutut pula menggeletar. So Puan Rohana ni bagi tahu selepas ketukan pertama tu berlaku lagi ketukan sebanyak 4 kali dan menyebabkan Puan Rohana ni menggigil ketakutan. So pada aku, yalah, perempuan bila dia berada kat rumah seorang-seorang kan, lagi-lagi maghrib pula, bila berlakunya kejadian macam ni, siapa tak takut kan. Dia mengatakan, malah saya cuba mencapai telefon bimbit yang berada di atas katil, tetapi kudrat itu terhenti disebabkan ketakutan yang dialami. So Puan Rohana ni dia kata dia nak cuba ambil telefon tu, mungkin dia nak call suami dia ke ataupun nak call jiran-jiran ke, sebab dia berada dalam ketakutan kan, tapi dia tak punya kudrat sebabnya ketakutan yang melampau yang sedang dia rasai lah pada ketika tu. Dan Puan Rohana berkata kejadian itu menyebabkan dia hanya mendiamkan diri di dalam bilik sementara menunggu suaminya pulang dari surau. Dan kiranya Puan Rohana ni dia stay dalam bilik, dia tak keluar pun, dia tunggu suami dia balik lah. Kejadian ni telah menimbulkan tanda tanya kepada saya sebab tiada sesiapa di luar, termasuk kenderaan yang keluar masuk dari kawasan rumah. Kalau anak-anak balik, biasanya mereka akan bagi salam. Begitu juga dengan orang yang datang ke rumah, mesti ada kelibat kenderaan mereka. Okay, katanya Puan Rohana ni kalau anak-anak dia balik, mesti anak dia bagi salam, dan mesti kalau orang luar datang ke rumah dia pun mesti ada kenderaan lah yang parking dekat rumah dia. So pada kejadian tu, dia dapati tak ada siapa pun kat luar. So ini menimbulkan satu perasaan yang tanda tanya lah, dari mana datangnya ketukan tu. Sementara itu, seorang penduduk
Nur Azila Masri 30 berkata, adik lelakinya juga menjadi mangsa ketukan pintu misteri itu, iaitu 2 minggu lalu. So maknanya Puan Nur Azila ni mengatakan adik lelaki dia pun turut mengalami satu gangguan yang sama lah, iaitu pada 2 minggu lepas sebelum Puan Rohana mengalami gangguan ni lah. Dia berkata Fahmi Masri 29 tahun yang tinggal bersama isteri dan 2 anak di Taman Ria Mas di sini mengalami gangguan pada jam 1 pagi. Adik kepada Puan Nur Azila ni mengalami gangguan iaitu pada jam 1 pagi lah, ketika mana dia berada di rumah dengan isteri dan 2 anaknya. Waktu kejadian mereka sedang tidur sebelum dikejutkan dengan ketukan yang kuat pada pintu dapur belakang. Apabila adik pergi menjenguk pintu belakang, dia terdengar pula ketukan pada pintu blongsor di hadapan. Apa yang menghairankan, gangguan itu berlaku kurang daripada tempoh 2 minit. So dekat sini Puan Nur Azila mengatakan adik dia turut mengalami gangguan yang sama, iaitu ketika mana mereka sedang tidur, dan gangguan ni berlaku pada jam 1 pagi. Puan Nur Azila mengatakan ketukan itu berlaku di pintu belakang, maksudnya dekat pintu dapur lah. Lepas tu adik dia yang lelaki tu, yang nama Fahmi tu, pergi ke dapur untuk menjenguk apa yang berlaku sebenarnya, dan dalam pada masa yang sama ketukan tu beralih kepada bahagian pintu hadapan rumah. Kalau tengok dia kata dekat sini gangguan tu berlaku kurang daripada tempoh 2 minit. So ketukan tu berlaku dalam tempoh yang cepat lah. Nur Azila berkata adik lelakinya bertindak membuka pintu dan mendapati tiada sesiapa di luar. So adik kepada Puan Nur Azila ni pergi ke belakang dan buka pintu, dan dia dapati tak ada siapa pun kat luar. So sangat menghairankan lah daripada mana datangnya ketukan tu. Bimbang kejadian tidak diingini berlaku, dia memainkan ayat-ayat suci Al-Quran melalui radio kecil sehingga suasana menjadi reda, katanya. Alhamdulillah. Jom kita tengok apa komen netizen berkaitan isu ketukan pintu ni. Okey, kalau tengok dekat sini pemilik Facebook bernama Gina Zuel, dia komen mengatakan malam tadi ada orang ketuk pintu, suami bangun terus buka, tak ada orang. Dia keluar tengok dekat koridor dan tangga pun tak ada orang. Suami Muhammad Hafizul Taslim dah rasa lain macam. Suami dia cuba baca ayat kursi tetapi dapat baca ayat pertama sahaja. Ayat lain dia jadi kelu. Selepas pada tu dia terus selawat dan istighfar sambil pergi ke bilik air untuk basuh kaki tangan, dan dia tunjuk dekat saya bulu roma dekat tangan dia meremang. So ini komen daripada pemilik Facebook bernama Gina Zuel, dan aku tak pasti kejadian ni berlaku dekat mana sebab puan ni tak ada mention pun berlaku dekat mana. Okey, kita tengok komen yang lain. Okey, dekat sini kita tengok komen daripada pemilik Facebook Seha Mia Mirashad. Okey, dia mengatakan saya dah alaminya 12 tahun dahulu. Dalam kejadian lagi dalam rumah lagi kejadian ni, saya berdua aja dengan anak kecil yang berumur 6 bulan. Jam hampir pukul 1 pagi, tiba-tiba pintu bilik bergegar macam ada orang tolak. Pintu saya kunci dari dalam. Saya beranikan diri untuk buka pintu tersebut, tapi tak ada apa pun. Saya masuk dan kunci balik pintu. Selepas tu pintu bilik saya ditendang-tendang sampai anak saya yang dah tidur pun menangis sekuat hati. Mungkin dia terkejut. Saya cuba hembus atas ubun anak saya. Saya cakap dalam hati sambil pandang pintu bilik tersebut. Saya cakap, kalau nak kacau, kacau aku. Kau jangan kacau anak aku. Tak lama lepas tu pintu tak ada lagi kena tolak. Anak saya kembali tidur dan nyenyak. Demi Allah, ni pengalaman saya 12 tahun lalu. Dia sebuah kuartus kerajaan. So puan ni mengatakan dia mengalami gangguan lah, dan dia tinggal di sebuah kuartus kerajaan. Lokasi kat mana aku pun tak pasti. Pengalaman yang saya tak mungkin lupakan. Benda-benda macam ni sememangnya wujud. Kepada korang yang kurang percaya benda-benda macam ni, aku pun nak kata tak percaya pun, sebab ada perkongsian daripada mangsa-mangsa yang telah mengalami gangguan ni. Apa-apa pun aku harap apa yang berlaku dekat sahabat bernam ni, semoga
beransur kembali pulih lah dengan pandemik COVID pada negara kita yang tengah tenat sekarang ni, dan berlakunya pula gangguan-gangguan macam ni lagi menimbulkan keresahan dan membuatkan kita sebagai rakyat yang dah rasa stres dengan COVID yang melanda dekat Malaysia ni, lagi pula ditambah dengan isu macam ni. So aku harap kepada mereka yang terlibat ataupun mangsa-mangsa yang terkena gangguan ni, aku harap korang tabah dan kuatkan semangat. Ingat Allah selalu, insya-Allah Allah ada bersama kita. Mungkin ada sebab lah kejadian ni berlaku, tapi masih lagi tak dapat nak rungkai apa punca berlakunya benda-benda macam ni. Kalau ikutkan masa tahun lepas yang November 2020 tu, macam-macam spekulasi mengatakan kejadian ni berlaku daripada budak-budak nakal lah yang tidur lewat kan, dia orang saja usik-usik penduduk setempat. Ada yang mengatakan ada orang sekitar tu yang mengamalkan perkara-perkara syirik lah, dan kiranya dia nak test ilmu dia tu. So berlakulah benda-benda misteri macam tu. Dan ada juga yang mengatakan, kalau tengok dekat komen sini, daripada pemilik Facebook Sufiah Razak, dia mengatakan cuba cek siapa yang baru meninggal dan background dia, maybe bomoh ke ataupun pembela. So kalau dah meninggal, selalunya jin dialah pergi ketuk-ketuk rumah orang, merayau cari tuan baru. Yang kata tak ada kerja hantu ketuk-ketuk, siapa tak pernah kena memang tak percaya. Tu jenis ketuk-ketuk, belum lagi yang jenis cakar-cakar. Yang kum-kum tu bagi salam, kena ingat, yang tu jangan jawab salam dia. Dia bagi salam bukan sama macam kita bagi. Yang komen bukan-bukan tu hati-hati juga, kan muncul depan kau baru tahuan. Apa tu tahuan? Okey. Kalau dah satu kampung kena kacau, eloklah panggil ustaz untuk pagarkan kampung atau rumah masing-masing. Pagar sendiri pun boleh rumah. Selalu tengok arwah ayah saya selalu buat lepas solat maghrib. Paling tak tahu apa nak buat pun. Tutup semua pintu dengan tingkap sebelum maghrib. Masa tutup tu baca bismillah, lepas tu ayat kursi dan 3 kul. Niat minta perlindungan Allah dari segala ancaman jin ataupun manusia jahat. Okey, dekat sini kalau kita tengok dengan perkongsian mangsa-mangsa yang terkena gangguan, kita dapati kebanyakan gangguan berlaku pada waktu malam lah, sekitar jam 12 malam, 1 pagi dan ke atas. Setakat ni belum ada kecederaan lah yang dialami oleh penduduk setempat dengan gangguan ni. Dia just main ketuk-ketuk pintu je lah, tapi sedikit sebanyak merisaukan lah penduduk setempat. Kalau aku sendiri pun yang kena, mungkin aku macam tak selesa lah kan, sebab tengah tidur tiba-tiba malam-malam ada ketukan, rasa macam something lah. So benda ni kita tak tahu datangnya daripada manusia yang nakal, yang sengaja mengusik penduduk setempat, ataupun gangguan ni memang betul-betul wujud daripada makhluk halus. So kita tak dapat nakkan kepastian lah, sebab setakat ni masih belum ada lagi jawapan yang kukuh untuk mengesahkan kejadian ni berpunca daripada mana. Kalau tengok pada tahun lepas, heboh, boleh katakan satu Malaysia mengikuti perkembangan kejadian misteri ni. Ada yang aku pernah tengok dalam live, dia tengah buat live, tiba-tiba rumah hujung, dia orang duduk dekat sini, dan rumah hujung tiba-tiba berlaku ketukan. So dia orang pergi, ketukan tu hilang. So bila berlakunya kejadian macam ni, aku rasa macam ni perbuatan daripada makhluk halus lah. Kalau betul kejadian ni daripada manusia, mungkin dia orang dah kena tangkap kan, sebab boleh dikatakan tahun lepas tu penduduk kampung, pihak polis dah bekerjasama dah untuk membanteras ataupun mencari punca datang daripada mananya kejadian ni. So aku rasa kejadian ni ada kaitan lah dengan makhluk halus.
Dan kalau tak silap aku, misteri ketukan pintu ni yang berlaku pada tahun lepas tu, dia tak berlaku dekat Sabak Benam je. Dia merebak, kalau tak silap aku, ke Kulim dan Melaka. Kalau korang type dekat YouTube tu, korang type misteri ketukan pintu, macam-macam ada versi cerita. So aku harap kejadian ni dapatlah dirungkaikan oleh pihak-pihak tertentu yang boleh menyelesaikan masalah ni dengan segera. Aku harap kepada ustaz-ustaz ataupun kepada pihak-pihak yang boleh menyelesaikan isu ni supaya tampil ke hadapan untuk membantu penduduk setempat yang mengalami gangguan ketukan pintu ni. So aku harap tidak berlakulah kejadian yang meragut nyawa. Okey, sekadar ketuk pintu tu kalau ikutkan biasa je lah, tapi yalah, kalau macam aku sekarang ni pun, kalau tiba-tiba bunyi ketuk pintu dekat belakang pun, aku pun seram kan. So aku harap benda ni dapat diselesaikan lah sikit demi sikit, dan cari punca datang daripada mananya ketuk pintu tu. Ok, aku rasa sampai kat sini dululah perkongsian aku tentang misteri ketukan pintu ni. Dan aku pun tak pasti sama ada kejadian ni masih lagi berlaku ke, ataupun hanya pada tarikh tersebut. Aku doakan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan gangguan ni sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku harap dijauhkan daripada kecelakaan, sama ada penyamun ke, orang jahat ke kan. So sampai sini dululah untuk video pada kali ni. Apa pun, thank you so much kepada korang yang menonton video ni daripada awal sampai habis, dan kepada korang yang skip iklan tu, terima kasih juga aku ucapkan. Dan apa-apa pun, kepada korang yang tak subscribe lagi tu, tolonglah subscribe, tak kena bayar pun. Ok, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.